Berdoa, saudara. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan di ibadah dalam keheningan hati kami mengingat akan kematian Kristus. 主啊，我们这个时候，我们在心里再次的思念到神，你为我们而死。 Kami sungguh merasakan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, Tuhan. 我们感觉到神，你如此的大爱领导我们。 Dan kami sungguh merasakan bahwa penderitaan yang Kau tanggung itu adalah bagi kami. 我们知道你曾背负的那个重担都是为了我们。 Dan setiap kali kami mengingat akan kasih Tuhan yang besar itu, 当我们想到神你这么伟大的大爱， maka kami akan tertunduk malu karena betapa sedikitnya yang dapat kami berikan kepada Tuhan dalam hidup ini. 在我们生命当中，我们如此掩面，我们不知道要该如何献上我们自己。 Tetapi nampaknya Tuhan tidak pernah bosan untuk terus mengasihi kami. 但是神，你不厌倦的一直在爱着我们。 Meskipun berkali-kali dalam hidup ini kami jatuh di dalam dosa. 虽然我们一生当中，我们有无数次跌倒在罪里， Meskipun berkali-kali dalam hidup ini kami tidak setia kepada Tuhan. 多少次我们在我们的生命当中，我们对你不忠心。 Tetapi salib itu akan terus mengingatkan kami betapa Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. 但是你十字架上在提醒我们，你从未离开过我们。 Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu menyapa kami dan mengajar kami pagi ini. 主啊，今天早上我们愿意乐意的倾听你对我们的教导。 Dan sekali lagi Engkau memurnikan pikiran kami dan menyucikan hati kami. 求主你自己提炼我们的心，再一次使我们的心洁净， Untuk memiliki kehidupan yang berpadanan dengan firman Tuhan. 让我们的生命都能够在你的道上都能够平衡。 Kami berdoa agar Tuhan mengurapi hamba-Mu dan penterjemahnya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. 求主你高莫讲的，包括翻译的来传讲你的信 Dan 息。 kami sungguh percaya bahwa Roh Kudus Tuhan bekerja di ruangan ini dan di dalam hati kami. 我们深信圣灵在这个会堂中动工，也在我们内心中动工。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉我主耶稣的圣名祷告， Amin. 阿门。 Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. 早安，各位弟兄姐妹，平安。 Saya sungguh bersyukur sekali bisa melayani saudara pada pagi hari ini dan juga nanti di Minggu Paskah. 今天我非常荣幸的能够在这里侍奉你们，而且在复活节也同样有我在这里侍奉。 Dan saya yakin kita sama-sama akan belajar firman Tuhan dengan begitu dalam, begitu hangat di dalam hati kita, saudara. 我深信在我们当中，我们一起都能够学习，以我们的炙热的心来学习神的话。 Dan saya melihat ibadah ini dipersiapkan dengan sangat baik sekali setiap detailnya dari awal kita membuka ibadah ini. 我知道从我们崇拜的开始到我们现在，你们的筹备工作都非常的详细。 Dan saya ingin memuji jemaat GKI Medan ini karena saudara sungguh-sungguh serius dalam membangun kehidupan kerohanian jemaat melalui formasi spiritual yang terjadi di dalam ibadah seperti ini, saudara-saudara. 我也感谢主，在我们这个节日当中，我们都能够彼此背大，在这样的气氛当中，真的我对你们非常的钦 Dan 佩。 saya percaya bahwa Tuhan disenangkan melalui apa yang saudara-saudara lakukan sepanjang ibadah ini. 我深信神能够得到的喜悦，透过今早的崇拜。 Saudara, hari ini tema firman Tuhan adalah love that bears our sin. 今天主题就是爱能够承担我们的罪。 Mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-53. 我们打开圣经以赛亚书第53章。 Seluruh ayat ini namun kita akan membaca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. 这一整段的章文里面，我们只有念第4到第5节。 Saya akan membacakan bagi saudara sekalian dalam bahasa Indonesia lalu kemudian dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我先用印尼文来念，然后以中文汉语来念。 Demikian bunyi firman Tuhan. 神的话这么说： Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan.
以赛亚书53章第4到第5节，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。那知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。 Ya, saudara-saudari, saya pasti setuju atau Anda pasti setuju kalau saya katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup di zaman yang sangat mengutamakan hal-hal visual, saudara-saudara. 我深信，当我讲这句话的时候，你们也一定认同，我们生活的处境是一个非常世界化的时代。 Artinya kita ini lebih suka menangkap pesan atau informasi lewat mata, gitu. 我们知道，我们喜欢得到的一些信息，我们所看到的透过我们的视觉。 Itu sebabnya kita lebih suka lihat gambar atau nonton film ketimbang baca, saudara-saudara. 这个缘故，所以我们比较喜欢看我们的视频世界，超过我们要阅读的。 Katakanlah kalau saudara mendengarkan khotbah, saudara akan lebih senang kalau si pengkhotbah ini punya tampilan layar PPT-nya supaya bisa dilihat juga. 当然，如果就像现在，如果一个讲员能够用演示文来讲解的话，你们一定很喜欢。 Oleh karena kita hidup di dalam budaya yang seperti ini, maka kemudian tidak heran kalau pada akhirnya kita juga banyak mengenal Yesus itu lewat film atau gambar atau lukisan ketimbang apa yang dikatakan oleh Alkitab. 所以，因为这个缘故，我们知道我们要认识主耶稣，我们比较喜欢透过视频，超过我们所阅读，从圣经中阅读。 Nah, kalau kita lihat gambar atau film, maka kita akan melihat tampilan Yesus sebagai pribadi yang tampan, rupawan, berwibawa, tenang, begitu saudara ya. 如果我们看这个视频的时候，我们可以看到耶稣他自己是非常帅、非常沉着、非常庄重的人。 Bahkan ketika disalibkan pun dia masih tampak rupawan, saudara-saudara. 甚至他在被钉死的时候，他也感觉到，我们也会感觉到非常潇洒。 Mungkin salah satu gambaran yang paling kurang begitu tampak rupawan itu adalah ketika digambarkan oleh Mel Gibson dalam film Passion of Christ itu. 所以我们看到这部电影的时候，我们所看到的画面就是这个样子。 Orang-orang bilang, wah make up-nya itu bagus sekali. Gitu. 我们知道这部影片非常好， Karena tampak betul wajah yang berlumuran darah dan babak belur begitu kira-kira. 我们也可以看到他整个脸孔都是粉碎，而且流下许多 Tetapi 血。 kalau saudara lihat gambarnya juga tetap tampak rupawan, bukan saudara-saudara? 如果你看到的那，你也可以看到他的整个面庞， Meskipun wajahnya itu penuh dengan darah dan luka. 虽然他脸上受伤流血， Tapi sebenarnya gambaran-gambaran Yesus di dalam film atau gambar atau lukisan itu tidak bisa mewakili apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Yesaya 53 ini paling tidak. 所以我们看到这个画面的时候，但是这种画面不能够被描写在以赛亚书 Karena 的53章里。 penggambaran Yesaya tentang Mesias ini jauh-jauh lebih buruk gitu dibandingkan apa yang manusia bisa bayangkan tentang buruknya rupa. 但是从以赛亚中的里面的描写，超过非常丑陋的，比起限制世界化的。 Saudara bahkan sampai itu menggambarkan buruknya rupa Mesias yang dinubuatkan itu sampai perlu satu pasal Yesaya menggambarkan semuanya bercerita tentang buruknya rupa Sang Juru Selamat ini. 但是我们从以赛亚书，我们读到整篇里面都是讲到弥赛亚他整个脸孔都不是帅气的。 Kalau saudara perhatikan bagaimana Yesaya menggambarkannya, 如果你注意到怎么样的以赛亚去描述， dia mengatakan Mesias ini ibarat tunas yang tumbuh di tanah kering katanya. 他说这个弥赛亚就是像根处于干地的嫩芽。 Saudara, mana ada tunas yang tumbuh di tanah kering itu semarak rupanya. 你有看过一个根一个嫩芽生长在干地里面，它能够茂盛吗？ Kalaupun satu tunas bisa tumbuh di tanah kering, pasti segera dia akan layu. 但是如果我们看到嫩芽生长在干地的时候，一定会枯干。 Kalau sudah layu, siapa yang akan melihatnya? Sudah pasti tanpa dilihat pun bisa diinjak orang, saudara-saudara. 如果已经枯干，谁要去看它，甚至被人践踏？ Karena sungguh tidak terlihat berharga. 因为看来没有价值， Sungguh tidak terlihat indah sama sekali. 完全没有看到它的漂亮之处。 Nah, itu gambaran pertama yang dikatakan oleh Yesaya tentang
Mesias sebagai tunas yang tumbuh di tanah kering katanya. 就是这个以赛亚描写这个以赛亚就是一个嫩芽生长在干的地上。 Gambaran yang kedua yang disampaikan oleh Yesaya tentang Mesias ini adalah sebagai a man of sorrow katanya. 第二个就是以赛亚描述这个人就是悲伤之人， Yaitu gambaran manusia yang sangat menderita sekali. 这个人就是被描述说被很痛苦的人， Sehingga dikatakan dia tidak tampan, tidak enak dipandang, tidak tampak mulia. 看来不帅，而且看来不讨人不喜欢，而且不荣耀， Dia tidak diinginkan, dihindari orang dan bahkan menjadi hinaan orang. 甚至他不被喜欢，被人侮辱。 Orang yang sengsara, yang terbiasa dengan kesakitan. 这个人受苦就是因为他的痛苦， Dan semua orang yang melewati dia akan menutup mukanya karena tidak ingin melihat orang ini. 所以经过人都掩面不想看这个人。 Nah saudara, penggambaran Yesaya tentang Mesias yang menderita ini sungguh buruk begitu. 所以这个弥赛亚被以赛亚形容就是非常不好看的人。 Mungkin tidak ada satu gambar atau satu film pun itu bisa mewakili kondisi ini. 所以没有一部影片，没有一个人都能够代表这个情况。 Beberapa penulis Alkitab bahkan merujuk keburukan dari gambaran Mesias yang menderita ini seperti orang yang kena kusta di zaman itu. 所以这个形象，这个隐患就好像在以前人家中麻风病的时候， Itu satu penyakit yang membuat penderitanya itu menjadi najis dan kemudian dikucilkan orang karena dianggap sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. 这个麻风病的人在那当时就是被人撇弃，而且被神诅咒的人。 Saudara, tidak ada gambaran yang lebih buruk dari apa yang disebut dikutuk oleh Allah. 所以没有一个形容词比这个被神诅咒更来的更糟糕。 Nah, itulah sebabnya kenapa salib itu identik dengan kutukan, saudara-saudara. 所以十字架就是一个咒诅。 Nah, kalau saudara perhatikan 700 tahun kemudian setelah nubuat Yesaya ini disampaikan, 自从弥赛亚这个预言的700年以后， Mesias itu lahir. 这个弥赛亚降生。 Dan namun hampir tidak ada satu orang Yahudi pun yang percaya kepadanya kecuali gembala-gembala itu. 当然，许多的犹太人完全不相信他，除了那些牧羊人。 Mereka bertanya bagaimana mungkin seorang bayi yang lahir dari keluarga sederhana terlihat lemah tidak berdaya, lahir pun tak punya tempat, kok diakui sebagai Mesias begitu. 所以，一个穷苦出生在马槽的人，又不是富有的人，怎么样会成为一个弥赛亚？ Pada saat itu saudara, bagi banyak orang klaim bahwa yang lahir itu adalah Mesias adalah kegilaan. 所以在那个时候，人家称呼他是弥赛亚的人，那一定是疯子。 Berarti orang yang percaya kepada berita itu pun juga sama gilanya. 如果相信的人，他也是个疯子。 Kalau andaikan kita ini hidup di zaman itu, mungkin kita pun juga merasa ragu akan kebenaran itu, saudara-saudara. 所以，当我们如果活在那个时代，我们也肯定要否认那个事实。 Apa yang diharapkan dari seorang anak tukang kayu yang tampak lemah dan tidak meyakinkan itu? 我们有什么能够特别的指示这个木匠所生下的孩子？ Nah, itu sebabnya sepanjang hidup dia hanya menerima olok-olok, ditertawakan dan dianggap sebagai orang yang tidak waras. 所以耶稣被嘲笑、被讥讽，我们就是成为一个不正常的人。 Sehingga itu sebabnya oleh para pemimpin Yahudi, oleh pemerintah Romawi, orang ini, Mesias ini terus dikejar untuk dibunuh sampai akhirnya dia mati. 所以这个弥赛亚的人一直被追赶、被杀，要被追杀，直到现在。 Tidakkah saudara bertanya, kenapa ya Yesaya menggambarkan Yesus ini sebagai man of sorrow? 为什么我要描述耶稣是一个悲伤之人？ Mengapa Allah tidak mengutus anaknya itu sebagai pribadi yang tampak agung, gagah perkasa sesuai dengan harapan manusia pada saat itu? 为什么上帝不差遣他的孩子很伟大、强壮，来满足世人的盼望？ Sulitkah bagi Allah itu membuat skenario yang lebih baik daripada apa yang digambarkan oleh Yesaya? 难道上帝没有这个办法来指导这个剧情，更比起这个弥赛亚更好吗？ Kok justru sebaliknya yang dipilih itu adalah dia datang sebagai hamba yang menderita, ditolak, dihina dan tidak dipandang orang. 为什么选择一个人被人拒绝、被人讥笑的一个人呢？ Saudara, mungkin di kepala kita ini juga banyak pertanyaan mengapa gitu. 可能我们在问为什么？ Kalau saya bisa menjawabnya
bahwa jawabannya itu hanya satu, saudara-saudara. 如果我可以回答的话，答案只有一个， Karena kepadanya itu akan ditanggungkan seluruh dosa dan penderitaan manusia. 因为我们人类所犯的罪全都归于他。 Untuk maksud seperti itu, untuk beban sebesar ini, tidak mungkin akan menyisakan keindahan dan kekuatan pada diri seseorang. 如果要承担这样的事情呢，没有一个人可以承担这么重的重负。 Jadi gambaran yang paling cocok bagi pribadi yang akan menanggung seluruh dosa manusia yang begitu jahat, begitu buruk, begitu sakit adalah orang yang menderita, man of sorrow. 所以，如果一个人要承担人类的许多罪过、许多痛苦，就是一个悲伤之人所能够承担的。 Saudara, jadi kita tahu sekarang kenapa keputusan dari Allah yang maha tinggi itu memberikan gambaran kepada Yesus Kristus itu sebagai man of sorrow. 为什么至高者的上帝要把这个悲伤之人加关在耶稣身上？ Nah, itu karena dosamu dan dosaku. 就是因为你我的罪， Karena sakitmu dan sakitku. 因为你的病痛和我的病痛， Karena jahatmu dan jahatku. 因为你的恶行和我的恶 Saudara, 行。 sebenarnya kita tahu ya, kalau orang yang menanggung penyakit berat itu memang hancur-hancuran secara fisik. 我们知道，一个犯重病的人，他一定很粉碎。 Saya pernah melayat seorang kenalan teman saya yang sudah 18 tahun menderita tumor otak dan sejak operasi gak pernah sadar tapi tidak meninggal, saudara-saudara. 我认识一个朋友，已经18年了，他面临了许多的严重的脑癌。 Saudara, bayangkan 18 tahun hidup dalam kondisi yang tidak pasti seperti itu dan sangat menderita sekali dia. 18年，你可以想象到，他一定很痛苦。 Akhirnya dia meninggal. 最后他死了。 Saudara, saya ikut melayat pada waktu itu dan melihat dia terbaring di peti itu. 我去那边探访他，我看到他躺在棺材里。 Dari tubuhnya saja saya sudah lihat dia tidak bisa lurus karena kakinya sudah tertekuk dua-duanya. 他的身躯都已经不能平行直线，因为他的脚已经弯曲了。 Tubuhnya kurus sekali, mukanya juga beda banget gitu dengan siapa dia yang saya kenal dulu sebelum sakit. 他瘦小，而且很瘦，我完全不认得他了。 Saudara, sebelum sakit dia gagah, dia tampan, dia tinggi. 他还没有生病的时候，他是非常的帅气高大。 Tapi melihat tubuhnya yang dibaringkan di peti itu, saya nggak lihat dia sama sekali gitu, beda sekali. Gitu. 但是我看到他躺在棺材里面，真的很不同。 Lalu saya teringatlah pada saat saya berdiri di depan dia, ini saya bisa lihat secara kasat mata tentang orang yang berubah sama sekali oleh karena sakit. 所以我站在他旁边，我可以看到他，因为他的重病让他可以改变这么多。 Dan penderitaan itu sungguh menghancurkan dia lah, saudara. 这种痛苦非常的摇射他的身躯。 Saya berpikir ya, itu untuk sakitnya dia sendiri. Bagaimana Yesus, Mesias itu yang menanggung sakit seluruh umat manusia di dunia yang sangat parah ini. 我在想，他一个人承担这么大的病痛，更何况耶稣，他承担了世界人所有的病痛。 Dan saya sangat meyakini sekali bahwa Yesus itu jauh-jauh lebih buruk situasinya daripada teman yang saya lihat terbaring di peti matinya itu. 所以我想象主耶稣的形象一定比起我那个朋友还来得更丑陋、更糟糕。 Itu sebabnya saya bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesaya ketika dia mengambil satu judul tentang Yesus, yaitu A Man of Sorrow, itu sangat benar sekali. 所以我觉得以赛亚起了主耶稣这个悲伤之人是真的很合适。 Saudara, ketika Yesaya mengatakan bahwa dia adalah Man of Sorrow, 所以我们知道他是悲伤之人。 maka sesungguhnya dia menanggung penyakit kita, dia memikul sengsara kita. 他承担我们的病痛，即我们的悲惨。 Nah, kalau saudara perhatikan ya, kata Man of Sorrow ini memiliki satu pengertian secara linguistik yang sangat baik sekali. 所以我们知道这个悲伤之人，他有一个更深切的含义。 Kata menanggung di dalam bahasa Ibrani itu mengambil alih sepenuhnya seperti seorang ibu yang sedang mengandung seorang anak. 背负的意思就是说，他取代了，就好像一个母亲怀了一个孩子。 Saudara, kalau ibu yang mengandung itu kan anak ini ditanggung sepenuhnya oleh dia dan dibawa sampai 9 bulan itu kan. 所以我们看到母亲在怀孕的时候，她就带着这孩子到9个月。 Itu artinya memang tidak ada yang tidak tersisa untuk tidak dia tanggung, saudara-saudara. 所以完全毫无保留的，他必须背负。 Bayangkan bahwa ketika dia menanggung dosa kita itu, dia tidak menyisakan sedikit
pun untuk kita tanggung sendiri. 他背负我们的罪，他完全没有存留一点那些罪在我们身上。 Tuhan Allah tidak mengatakan gini supaya kamu tahu ya betapa jahatnya dosa itu, aku sisakan sedikit untuk kamu tanggunglah gitu. 主耶稣没有说我知道那个罪是何等的罪恶，我没有留下一点给你。 Tetapi dikatakan oleh Yesaya tidak demikian, dia menanggungnya seperti seorang ibu yang mengandung anak di dalam rahimnya. 所以以赛亚说他没有留下丝毫的罪恶，就好像那个妇女怀了孩。 Nah itu sebabnya dia menjadi buruk, dia menjadi jelek, dia menjadi rendah, dia menjadi hina itu karena kita. 所以他被藐视、被侮辱、被嘲笑。 Dan itulah yang dituliskan kan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 misalnya. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 所以在彼得前书2章24节告诉我们，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪， Nah, supaya kita ini hidup untuk kebenaran itu. 让我们可以活在真理里面。 Sampai kemudian dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. 就是因为他的鞭伤，我们得了医治； Dengan kata lain, oleh penderitaannya, oleh sakitnya kamu disembuhkan. 因为他的痛苦，因为他的受罪，我们已经被 Saudara, 治愈。 Tuhan itu menanggung dosa kita supaya kita sembuh. 主已经承担了我们的罪，让我们可以治愈。 Tuhan menderita supaya kita bebas. 主已经医治了我们，让我们可以得自由。 Dia dimurkai oleh Allah supaya kita diampuni. 他已经被上帝呼召，让我们可以被得释。 Dan dia mati supaya kita ini diselamatkan. 他死，让我们可以得救。 Nah itulah yang kemudian kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal yang kelima, 53 ayat yang kelima, dia katakan dia ditikam karena pelanggaran kita, diremukkan karena kesalahan kita, dihajar demi keselamatan kita, didera untuk kesembuhan kita. 所以在以赛亚书第5章那边，第53、5节那边，他为我们的过犯受害，为我们的罪孽一样伤，为我们的刑罚，我们得平安；他的鞭伤，我们得医治。 Jadi sekali lagi kita bisa melihat satu logika pemahaman tentang penderitaan Kristus itu, bahwa semua yang buruk dalam diri kita itu telah dikandung, telah ditanggung oleh Yesus ini. 所以我们可以想象，我们一切的罪孽，我们一切的不好的，都已经被耶稣承担了。 Jika demikian saudara ya, kondisinya sangat aneh sekali kalau orang-orang Kristen ini hidup seperti tidak ditanggung oleh Tuhan gitu. 所以我们成为一个基督徒，我们的罪好像感到很奇怪，我们主没为我们承担。 Kok ya setiap hari kita terus mengeluh, kita terus marah, kita terus kecewa dengan hidup ini. 为什么我们对我们的人生，我们依然有失望，我们依然有埋怨？ Apakah saudara sedang berpikir bahwa saudaralah man of sorrow itu? 你有没有想过这悲伤之人吗？ Apakah saudara berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada saudara yang struggle itu, yang bergumul itu? 是不是上帝没有关乎、没有关怀你正在挣扎的时段吗？ Apakah saudara berpikir bahwa Tuhan tidak tahu betapa sakitnya saudara saat ini? 难道你不知道主现在对你的心里颤动吗？不知道吗？ Saudara, kalau cara hidup kita sebagai orang Kristen ini tidak sesuai gitu dengan penggambaran tentang Kristus yang diberikan kepada kita oleh Alkitab ini, kita yang rugi sendiri. 我们亏本了，我们亏了。如果我们没有把上帝耶稣的形象活在我们本身里面， Padahal Tuhan katakan, kalaupun kamu bergumul di dunia ini, kamu tidak perlu menjadi man and woman of sorrow itu. 如果我们有这样的状况的话，我们就配称为一个悲伤之子的人。 Karena judul itu ada pada dirinya dan bukan pada diri manusia ini. 因为这个悲伤之人是在他身上，不是在人类的身上。 Sehingga semenderita-menderita apapun kita, sesakit apapun kita, sebergumul apapun kita, tidak akan mungkin melewati pergumulan Tuhan untuk kita. 我们身上所经过的挣扎，所经过的一些苦痛，当然主耶稣自己也经历过。 Kalau Tuhan izinkan kita bergumul dengan begitu keras dalam hidup ini, saudara. 如果上帝允许在我们这生活当中这么的困苦，这么的挣扎， Itu pun bagian dari cara Tuhan untuk membentuk hidupmu supaya kau serupa dengannya. 是上帝要塑造你，让你的生命像他一样。 Dan itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghancurkan hidupmu sebagai man and woman of sorrow. 他也要粉碎你，让你成为一个悲伤之人，像他一样。 Itu sebabnya mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan telah lakukan buat kita. 这个缘故，我们要感恩上帝，上帝为我们所做的一切。 Saudara, sering kali ya kita itu memahami penderitaan Kristus hanya pada peristiwa dia disalibkan.
我们只有记得当主耶稣被钉的时候， Maka kadang rasa sedih secara emosional itu mulai terasa ketika mulai memasuki minggu-minggu prapaskah sampai kemudian kita saat ini ada di peringatan Jumat Agung, biasanya demikian. 所以我们迈入异苦期的时候，我们感到非常的忧伤，直到我们今天的日子。 Tetapi saudara tahu tidak bahwa penderitaan itu bukan hanya terlihat pada saat dia disalibkan. 他们知道这个痛苦并不是当他被钉十字架的时候， Bahkan penderitaannya itu telah dia alami sejak dia masih berada di dalam kekekalan. 所以这个痛苦已经在他被怀胎的时候已经存下了。 Yaitu pada saat ketika Bapa memutuskan, menetapkan bahwa seluruh dosa manusia akan ditimpakan kepada anaknya itu. 天父已经定下了所有人类的罪都已经被他要他背负了。 Dan beban penderitaan itulah yang dia bawa saat dia lahir sampai dia mati menjadi manusia sama seperti kita. 所以这个重担直到他怀胎出生，直到他死，为我们人类的罪 Beban 背负。 itulah yang membuat Yesus itu harus turun, Allah anak itu harus turun dari surga, kehilangan kemuliaannya dan mengalami keterpisahan dengan Bapaknya. 就是这个缘故，他离开了的宝座，他失去了的荣耀。 Dan ironinya saudara-saudara, dia yang menanggung dosa kita, justru kita manusia yang mengolok-olok dia. 他背负我们的罪，我们人类反而讥笑、嘲笑他。 Ibaratnya begini, kesalahannya ditanggung, tetapi orang yang salah ini justru mengolok-olok dia, itu kan artinya tidak tahu diri kita ini, begitu kan saudara-saudara? 我们的过犯他承担了，然而是我们讥笑他，是不是我们觉得我们不太过分吗？ Seharusnya kan kita yang dihukum, bukan dia. 其实是我们应该受刑罚，不是他。 Tetapi Kristus mengambil tempat kita supaya kita tidak menjadi man and woman of sorrow itu. 所以是他取代了我们，让我们不成为悲伤之人， Supaya kita disembuhkan, supaya kita dikuatkan, supaya kita disejahterakan oleh dia. 让我们被治愈，让我们可以得到受这些忧伤得到平复。 Namun kalau kita, saudara-saudara, sedikit-sedikit ya dalam hidup kita sebagai orang Kristen ini, dan kita merasa sedikit-sedikit kita kecewa sama Tuhan, sedikit-sedikit kita marah sama Tuhan. 所以我们成为基督徒的人，我们一点一点我们对神生气，一点一点对神失望。 Kadang karena masalah sedikit saja gampang sekali kita memutuskan meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan. 所以为了一点小事，我们离开了我们的侍奉，离开了教会。 Saudara yang tidak suka dengan sesama, Tuhan yang dipersalahkan. 你不喜欢一个人，但是你埋怨上帝。 Bukannya saudara belajar untuk mengasihi dia dan mengampuni dia seperti Tuhan mengampuni saudara. 你没有想到要如何的来去饶恕人，就好像上帝已经饶恕了你一样。 Nah, itulah anehnya keputusan kita dalam kita mengikut Tuhan ini. 就是很奇怪，我们跟随主的人，这件事情我们感到非常的突出奇怪。 Atau kalau saya lebih keras lagi mengatakan, itulah tidak tahu dirinya kita dalam kita mengikut Tuhan. 这个就是因为我们不知道我们自己的身份，我们要跟随主。 Pada saat kita merasa tidak pernah bisa bersyukur sepenuhnya atas kejadian hidup kita hari ini. 我们今天我们不能够像今天的生活，我向神感恩。 Dan kita sering menuduh Tuhan itu tidak mengasihi kita, tidak dengar doa kita, tidak sayang sama kita. 我们常常埋怨上帝没有听我的祷告，不爱我。 Cobalah beri alasan apa yang membuat saudara mengatakan Tuhan tidak mengasihi saudara. 你这是讲啊，你有什么理由呢？你说上帝不爱你？ Apakah hanya karena saudara sakit, saudara bergumul, maka saudara katakan Tuhan tidak mengasihi saudara? 是不是你病痛，或者是因为你有希望的地方，你说上帝不爱你？ Tidak cukupkah apa yang Tuhan lakukan sehingga kita terus menuntut lebih dari Dia? 这不是上帝已经对你不足够，你一直在对上帝有所诉求。 Saudara, saya ingin mengajar saudara satu hal tentang doktrin yang sangat penting dalam teologi reform. 我知道，我要告诉你们一个教义非常重要。 Saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar tentang doktrin ini, yaitu penal substitution atau doktrin tentang pengganti hukuman. 我不知道你们有没有读过这个教义，就是替代惩罚的教导。 Saudara, Allah itu kudus sehingga dosa tidak bisa dibiarkan. 上帝是圣洁的，他不能够容忍罪恶。 Dosa itu harus dihukum agar kekudusan Allah itu tetap terjaga dan tidak tercemar. 这个罪必须受到惩罚，让这个圣洁的上帝的名声不会被玷污。 Tetapi kita tahu bahwa sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa itu, semua manusia hidup di dalam dosa.
但是你知道吗？自从亚当到夏娃犯罪以后，人类一直犯罪到现在。 Maka kalau saudara baca di dalam Mazmur 51 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan dan di dalam dosa aku dikandung ibuku. 在诗篇51篇第5节里面告诉我们，我是在罪殿里生的，在母亲怀胎的时候我就有了罪。 Dan Rasul Paulus juga mengatakan hal yang serupa di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. 同样，保罗也是在罗马书3章23节告诉我们，因为世人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀。 Artinya sejak lahir manusia ada di dunia ini, seorang pun tidak ada yang benar. 所以，自从人类生在这个世界上，没有一个义人， Dan kita semua itu berada di bawah hukuman Allah. 我们都是在上帝的刑罚之下。 Nah, ajaibnya saudara-saudara, Allah memilih untuk menyelamatkan manusia dan bukan membinasakannya. 所以，更奇妙的，上帝选择来救人类，不是灭绝人类。 Tetapi keputusan untuk tidak membinasakan atau keputusan untuk menyelamatkan manusia itu tidak menghilangkan murka Allah. 但是，上帝的界定，他并没有失去了上帝的愤怒。 Nah, keadilan Allah atau murka Allah terhadap dosa itu menuntut penghukuman. Saudara-saudara. 所以，上帝的公义依然在追求追罚罪恶。 Atau dengan kata lain menuntut pelampiasan. 所以，就是另外一句话，就是在追讨罪。 Karena itu harus ada korban pengganti. 所以，必须要有替代的这个罪。 Nah, disinilah kemudian Allah menetapkan atau mengutus anaknya sendiri sebagai korban pengganti. 所以，上帝就界定了他的孩子，他的儿子，独生儿子，成为一个替代品。 Karena siapa di antara manusia itu yang bisa dipilih untuk menanggung atau berhadapan dengan murka Allah? 因为没有世界上没有一个人都能够承担上帝的愤 Satu 怒， orang pun tidak ada yang sanggup berhadapan dengan murka Allah itu. 没有一个人能够替代上帝的承担这些罪。 Nah, itulah sebabnya Allah menetapkan bahwa anaknya sendirilah akan menjadi korban pengganti. 所以，上帝就决意要派他的儿子来承担人类的罪。 Mungkin kita bisa bertanya, kenapa ya Allah kok tidak langsung mengampuni saja gitu dari surga dia bilang dosa manusia diampuni. 为什么上帝不在天上说人的罪已经被赦免了？ Bukankah Allah itu berkuasa? 上帝不是全能吗？ Bukankah seluruh dunia dan isinya diciptakan hanya dengan berfirman saja? 所以说，宇宙的一切不是上帝的道而形成的吗？ Masa mengampuni dosa saja dia tidak bisa melakukan dengan hanya berfirman, kan selesai. 难道是罪不能够用他的道一句话就能够完成了吗？ Saudara, disitulah saudara akan mengerti betapa hebatnya dosa manusia itu. 你可以想象到人的罪是何等的危险，何等的大。 Ternyata dosa itu bukan masalah sederhana yang hanya bisa dihapus dengan satu pernyataan. 所以这些罪是何等的沉重，不能够用一句话能够赦免。 Dosa itu adalah kuasa yang begitu gelap, begitu mematikan. 所以这个罪是何等的凶残，是何等的使人致死。 Yang mencengkeram manusia itu dan membawanya pasti kepada kebinasaan, tidak ada celah. 所以成为一个魔爪，能够带领人类直到灭亡。 Jadi ketika dosa itu masuk ke dalam diri kita, dia tidak akan mungkin melepaskan kita. 所以这个罪进入到我们，他肯定不会放过我们。 Nah, karena itu satu-satunya jalan dosa itu harus dihancurkan melalui penghukuman. 所以这个罪唯一的办法就是用刑法来处置， Jadi harus ada tindakan nyatanya gitu loh saudara. 必须要有一种现实的来的对付。 Tindakan menghukum, tindakan mengalahkan, tindakan menang. 如果你不遵刑法、不处罚，没有人能够战胜。 Nah, format ini sangat berbeda dengan format penciptaan. 所以这种的不和，这种的不能够和那个造成肉身的宇宙相等。 Format penciptaan itu dari tidak ada menjadi ada. 创造是从没有变成有， Dari kacau menjadi teratur. 从混乱变成秩序。 Tapi kalau perkara dosa ini sudah rusak serusak-rusaknya dan harus dibenahi. 所以这个罪就是已经非常败坏，必须去调整。 Dan harus ada yang dihukum dan harus ada yang kalah dan harus ada yang menang. 所以一个人必须被击败，必须
被激化，才能够得胜。 maka tindakan inkarnasi, turunnya Allah menjadi manusia itu tidak bisa dihindari. 所以像上帝的把孩子变成人类这种的变化不能够改变。 Dan murka Allah atas dosa itu harus ditumpahkan, harus dilampiaskan begitu. 所以一切的罪孽必须归于他， Barulah dosa itu bisa diselesaikan. 然后这些罪才能够完全的被 Nah, 赦免。 saudara sampai di titik ini kita seharusnya mulai menyadari betapa seriusnya dosa manusia itu di hadapan Allah. 所以在上帝的面前，我们必须要明白，到这个时刻，人类的罪恶是一个非常严肃的事。 Tadi saya katakan bahwa pada saat penciptaan Allah hanya perlu berfirman dari hari 1 sampai hari ke-6. 我们知道上帝的道，当创造的时候，从第1天到第7天。 Tapi ketika berhadapan dengan dosa, Allah sendiri harus turun pada dirinya sendiri kepada manusia. 所以当治罪的时候，是上帝亲身来到世间。 Nah, karena itu dia menjadi manusia dan menjadi korban pengganti itu. 所以他就成为人，他就成为替代这个罪。 Nah, saudara tadi saya katakan bahwa ketika menanggung dalam status sebagai korban pengganti itu benar-benar berat sekali pada diri sang Mesias ini. 所以这个背负来这些罪，对这个弥赛亚是何等的沉重。 Dan jauh terasa lebih berat karena memang dia dibuat berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kita. 所以他必须道成肉身，就好像我们一样。 Jadi pada waktu dia merasakan dan menanggung dosa itu bukan pada hakikatnya hanya semata-mata sebagai Allah. 因为他承担这些罪的时候，不是因为他自己，而是他背负上帝。 Tapi pada saat yang sama dia manusia persis sama seperti saudara dan saya. 其实他仍然是一个人，就好像你我。 Jadi kalau saudara merasa menderita, saudara merasa sakit, saudara merasa capek sekali dalam hidup ini dan berat sekali, itu juga yang dia rasakan. 所以你有病痛，你有一切的灾难，他也承受。 Dan itulah sebabnya pada saat dia berdoa di Getsemani itu dia bilang, ya Bapa jika mungkin lalukan cawan ini daripadaku, saking beratnya. 所以非常沉重，在客西马尼他说：“若是许可，请这个杯离开我吧。” Dan bahkan kalau saudara ingat apa yang dia teriakan di kayu salib itu sungguh menyayat hati ketika dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, katanya. 所以在十字架上的时候，他很悲惨的，他叹了一句：“我的上帝，我的上帝，为什么你离弃我？” Dia yang dalam kekekalan, yang hidupnya tidak pernah terpisah dari Bapaknya, tapi karena dosa manusia dia harus menanggung keterpisahan itu. 他从来没有离开过天父，但是为了你我的罪，他能够在那里呼求。 Saudara, tidak ada teriakan yang lebih mengerikan dan lebih menyedihkan, lebih menyayat hati dari apa yang pernah Yesus katakan di kayu salib itu. 所以从来没有一句话比这句在十字架上他说的话更悲伤。 Dan saat dia meneriakan itu dikatakan dunia ini, bumi ini ditutupi atau dipenuhi dengan kegelapan. 所以他的死就让这个世界充满了希望， Sebagai simbol betapa mengerikan dosa manusia itu. 也让你可以知道我们人类的罪是何等的可怕。 Saudara, saya sungguh heran kalau kita sudah belajar dan tahu tentang betapa hebatnya dan mengerikan dosa itu, kok ia masih tetap hidup dalam dosa gitu. 但是我很奇怪的是，我们知道罪是何等严肃的一件事，为什么人类还要活在罪中？ Kok ia masih memilih untuk menjadi orang jahat? 为什么人类要选择成为一个坏人？ Kok ia masih memilih untuk menyimpan dendam, kepahitan dan tidak mau mengampuni orang? 为什么人类要埋藏一切的仇恨而不要饶恕人？ Kenapa saudara menjatuhkan diri kamu sendiri padahal Tuhan telah mengangkatmu begitu jauh? 为什么你要自己使自己跌倒？其实上帝已经扶了你一把。 Saudara, itulah artinya substitusi. 所以这个就是那个人的意思， Bahwa dia menggantikan kita. 因为他治愈了我们。 Dia ditinggalkan Allah supaya kita tidak pernah merasakan ditinggalkan Allah. 所以他离开了上帝，让我们可以感受到上帝没有离开我们。 Satu kali seorang teolog bernama John MacArthur, dia mengatakan dalam satu kalimat yang sangat baik sekali. 有一神学家 John MacArthur 他说过一句话， Dia katakan jika engkau tidak memahami doktrin substitusi atau pengganti hukuman, 如果你不懂得替代的教义或者是理论， sesungguhnya engkau tidak akan pernah mengerti mengapa Kristus mati. 其实你不懂为什么基督为你而死。 Dan jika engkau tidak mengerti bahwa Yesus Kristus mati menggantikanmu, 如果你不知道基督而死的死是为了替代你， maka sudah
pasti engkau tidak akan pernah bisa memahami betapa dalamnya Dia mengasihimu. 所以你不会明白他爱你有多深。 Saudara, mari kita mengingat pengertian ini baik-baik di dalam hati kita. 所以让我们可以好好的记住在我们的心里。 Supaya kalau kecenderungan hati kita ini tidak benar dan selalu melawan Tuhan, berhentilah. 所以你心里不满意，常常背逆上帝，你停止吧， Cukuplah itu. Gitu. 你已经承受够了。 Apakah saudara masih ingin menyalibkan Dia untuk kedua kalinya? 是不是你仍然要背叛他第二次？ Seperti Petrus pernah bergumul seperti itu, apakah aku akan menyalibkan Dia untuk kedua kalinya? 是不是好像彼得说，是不是我要第二次把他钉死？ Saudara, sekali lagi saya menutup khotbah ini dengan membacakan ayat ini bersama-sama. 我要结束我的讲道，我又读一段的经文给大 Kita 家， akan baca bareng-bareng supaya kita ingat juga. 让我们可以大家一起记得。 Roma 8 ayat 32 berkata demikian, firman Tuhan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? 罗马书8章32节这么说道：神既不爱惜自己的儿子，为我们众人死了，岂不把万物和他一同白白的赐给我们吗？ Saudara, jika yang terpenting, teristimewa, terbaik dari diri Allah itu telah diberikan kepada kita, 如果上帝已经把最好的、最重要的已经赐给了我们， apakah pantas kita yang adalah katanya anak-anak Tuhan merasa sangat malang sekali hidup di dunia ini? 是不是我们还仍然觉得我们在这个世界上，我们依然好像孤独？ Meskipun mungkin saya tahu saudara bergumul dan punya banyak masalah, 我知道，也许你有许多面临许多困扰和问题， tetapi dalam keadaan itu pun kau harus merasakan bahwa Tuhan tetap mengasihimu. 但是你依然要记得，上帝依然爱你。 Mari kita berdoa, saudara. 我们同心祷告。 Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang memikirkan manusia dengan begitu rupa. 我们知道，我们感谢你，我们有一位上帝，就好像我们人类的一样。 Meskipun manusia itu telah berdosa sejenak waktu setelah dia diciptakan. 自从你被造以后，我们知道，我们人类都是在罪里， Dan terus-menerus menambah kejahatan dosa itu dari waktu ke waktu. 随着时间的日进，我们一直增添我们的犯错，我们罪恶。 Tetapi yang ajaib dari kisah keselamatan manusia itu adalah ketika Allah dalam kekekalan memutuskan untuk mengampuni dosa manusia itu. 但是奇妙的，上帝依然已经决志要饶恕我们人类的罪。 Tuhan, kalau kami mengingat betapa Engkau begitu dalam mengasihi kami, 主啊，我们知道神你是如何那么深切的爱着我们， maka seharusnya kami ini hidup dan menjalani hidup bukan sebagai man of sorrow atau woman of sorrow. 所以我们成为一个信徒，我们不应该是一个悲伤之人， Karena sesungguhnya penderitaan itu telah ditanggungkan pada dirimu sendiri. 我们其实一切的苦难都已经被你背负了。 Karena itu ajari kami Tuhan supaya kami tetap hidup dengan grateful, dengan bersyukur kepada Tuhan sepanjang hidup yang Tuhan percayakan ini. 所以这个缘故，主教导我们，在我们的一生当中教导我们怎么样的感恩。 Meskipun masalah, sakit, penyakit, atau apapun yang kami alami di dalam hidup ini, 在我们生命当中，我们经历了许多的问题，包括我们的病痛， harusnya kami tetap merasakan bahwa Tuhan mengasihi kami. 我们依然能够会感觉到神，你依然爱我们。 Kami bersyukur untuk firman yang indah ini. 我们感谢你，你给我们这么美好的 Dalam 道 nama 理。 Yesus Kristus kami berdoa. 奉我主耶稣圣名祷告。 Amin.